Yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil, bubur je hidang. Yang nak bubur tu laki kau, bukan imam dengan makmum tu. Makmum sama tanya, mam, malam ni bubur juga kau? Nampak macam tu lah. Sakit perut makmum tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ngaji Bareng ini dimulai, seperti biasa saya mau absen dulu. Kira-kira yang siap ngaji bareng dengan saya siapa saja dan dari mana saja? Silakan komentar di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada Ustadz favorit saya di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Jebat. Ngaji kepada Ustadz Samsul ini di samping lawannya dapat, ilmunya juga Masya Allah. Dan apabila apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul itu kita amalkan, maka akan banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Saya saja alhamdulillah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul itu, perlahan-lahan hidup saya itu Masya Allah, baik dari ceramah yang lawak itu ataupun ceramah yang penuh dengan motivasi, membuat kehidupan saya itu alhamdulillah berubah sedikit demi sedikit. Dan harapan saya semoga kedepannya tambah lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, sehingga saya bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Oke, biar nggak banyak cakap, barang siapa yang mau nonton video aslinya silakan kunjungi link di bawah deskripsi ini atau di channel Ustadz Samsul Official langsung. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Itulah salah lah sini kan. Jadi kita sambung bawah tajuk merindukan Allah. Hari itu kita tengok setengah masyaikh ada ditanya tentang muhib orang yang menyintai Allah, maka dia menjawab itu sedikit bergaul, banyak menyendiri, selalu berfikir, banyak diam. Dia tidak melihat ketika memandang, tidak mendengar ketika dipanggil, tidak faham ketika diajak bicara, serta tidak berduka bila ditimpa bencana. Makna lebih berfokus kepada apa? Fokusnya kepada Allah. Ketika ditimpa kelaparan, dia tidak mengerti, ditimpa telanjang, tidak merasa, bila dibentak, tidak takut. Pendeknya, dia selalu memandang kepada Allah dalam penyendiriannya. Bila duduk sendiri, ingat Allah. Ke mana-mana pun ingat Allah. Dia suka dan bermunajat kepadanya, serta tidak mempedulikan ahli dunia. Abu Tawwab telah bersyair menyebutkan tanda seorang muhib, janganlah engkau tertipu, seorang kekasih punya tanda, punya hadiah untuk kekasihnya. Pahit balanya dirasa nikmat, diterima gembira apapun dia perbuat. Tengok diterima gembira apapun yang dia perbuat. Dia tu di huruf besar tu maknanya terima gembira apa yang Allah bagi kat dia. Dia tak pernah mengungut. Tidak diberi, tidak mengapa. Kefakiran dianggap penghormatan saja. Kau lihat keinginannya, hanyalah mentaati kekasihnya. Kau lihat mukanya berseri, hanya si dia yang ada di hati. Dia taat segala ucapannya. Diceritakan muka surat 39. Tengok itu Abu Tawwab tu, sambungan tu Abu Tawwab tu kan tadi. Diceritakan pada satu ketika Nabi Isa berjalan-jalan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang menyirami tanamannya. Kemudian pemuda tu cakap apa dengan Nabi Isa? Dia kata, wahai Isa, mintakan aku kepada Tuhanmu agar memberiku rezeki mahabbah kepadanya. Biar ni aku dapat rasa sayang, cinta ke Allah Ta'ala. Allah. Meskipun sebesar biji sawi sahaja. Kemudian Nabi Isa berkata, engkau tidak akan menerimanya sebanyak itu. Kau tak boleh terima banyak tu. Bayangkan kasih cinta, kasih sayang mahabbah pada Allah, sebesar biji sawi pun dia tak boleh terima. Apa maksud tak boleh tu? Tak terbawa kat badan kita. Tak terbawa oleh kemampuan kita sebagai manusia yang banyak kekurangan dan banyak kelemahan ini. Allah. Tapi pemuda tu mendesak, kalau macam tu, kalau tak dapat sebiji sawi, kan, berilah separuh.
Kemudian separuh daripada sebiji sawi, besar manalah biji sawi, separuh jadilah. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Tuhanku, berilah dia separuh biji sawi dari mahabbahmu. Lalu Nabi Isa segera berlalu. Setelah berapa lama kemudian Nabi Isa lalu lagi di tempat itu, maka dia tanyakan tentang pemuda tersebut. Tapi orang-orang berkata dia telah gila dan pergi ke satu gunung. Nabi Isa mohon kepada Allah agar dapat melihat pemuda itu lagi. Apabila Nabi Isa dapat bertemu dengan pemuda itu, diberinya salam tapi tidak dijawab oleh pemuda itu, Nabi Isa berkata, akulah Isa. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Isa bagaimana dia mendengar ucapan manusia jika dalam hatinya ada separuh biji sawi sahaja dari mahabbah kepadaku. Demi kemuliaan dan keagunganku, kalau engkau kerat dia dengan gergaji, nescaya dia tidak akan merasakan sakitnya. Itu baru mahabbah separuh biji sawi. Gila. Luar biasa sekali ya. Kalau kita itu sudah mencintai Allah, kalau kita itu fokus kepada Allah, walaupun hanya separuh ya, sampai dampaknya seperti itu, kita bisa lupa terhadap dunia, kita bisa lupa terhadap sekitar-sekitar kita. Luar biasa sekali. Mungkin saking senengnya ya, mungkin saking saking rindunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali. Dan hal ini sulit kita dapatkan, hal ini sulit kita temukan orang-orang di sekitar kita. Mungkin benar ya, ketika waliullah itu, kadang kan ada ya seorang waliullah itu sudah lupa di sekitar kita, orang suka lupa terhadap dirinya sendiri kadang ya. Mungkin dia sudah mendapatkan rezeki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali. Dan mungkin kita harap itu semua, semoga muhabbah atau rezeki cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita rasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Tahu dah tak ingat apa dah. Makna kita ni lagilah tak apa besar pun tak tahu, kuman besar lagi ke. Macam itulah. Kan? Barang siapa mengakui 3 hal namun tidak bersih dari 3 hal, berarti dia tertipu. Pertama, mengakui akan manisnya zikir sedangkan dia masih cintakan dunia juga kan. Kedua, mengaku ikhlas beramal tapi suka penghormatan manusia kepadanya. Dia nak juga naik pangkat, dia tetap juga kerja. Dia akan kecewa sangat tak dapat naik pangkat. Dia akan kecewa sangat kalau dia tak dapat habuan tertentu. Dia kecewa sangat kalau dia tidak diterima bekerja dekat sesuatu tempat. Dia kecewa. Dia terlupa bahawa rezeki semuanya daripada Allah. Dia terlupa. Dan begitu juga ketiga, dia mengaku cinta kepada Khaliknya tapi masih memperturutkan nafsunya. Dia kata dia sayang pada pencipta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi nafsu juga yang dilayannya. Kadang-kadang melayan nafsu amarah, punya marah, tak percaya dengan orang, kan sanggup buat yang bukan-bukan pada orang. Sampai kan ada yang sanggup yang main yang ilmu-ilmu halus ni pakai alat 77. Allahu Akbar. Kan? Cuba tengok, ada ustaz-ustaz kesayangan kita pun ada yang kena. Allahu Akbar. Hantar kan dah tak ada kerja tu. Apa masalah orang ini? Masalah tu ilmu 77 ya. Ilmu 77 kata ustaz tadi. Itu apa? Ilmu apa, saya pun baru dengar ini. Ilmu 77 kalau enggak salah, apa istilah lain. Yang saya ingat ada 77-nya ini. Menurut nafsu lah tu. Kan? Memperturutkan nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang atas umatku di mana mereka menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mereka suka kepada dunia dan melupakan akhirat. Mereka suka kepada harta sehingga melupakan hari hisab. Mereka cintakan makhluk sehingga melupakan Khaliknya, penciptanya. Mereka suka berdoa tapi lupa bertaubat. Dan mereka suka rumah tapi lupa kepada kubur. Nampak tu? Itulah dia. Ya. Rumah ini dah tua dah kita ni, dah umur 70-80, renovate rumah gitu. Nak buat 5 tingkat siap lift, buat eskalator. Allah. Biarlah rumah kita kecil pun, anak bukan selalu mana balik kajap-kajap yang balik sunnah bila anak balik ke Lumpur, balik ke tempat kerja dia, dah tinggal kita seorang-seorang balik ke rumah. Contohlah. Kan? Kadang-kadang beria-ia sangat, lupa kat kubur. Anak-anak, mak kita kena renovate rumah ni. Mak pun cakap, jangan tolak rezeki. Anak dah cakap macam tu. Kalau kau nak buat, kau buatlah. Mak ikut ya, macam tu lah.
Bukan mak yang nak bagi. Mak kena keluarkan duit mak tu. Oh, no. Macam tu lah jawab kan. Mak ni nak ya simpan untuk duit hari tua mak. Kan? Mak nak pergi umrah, mak nak pergi berjalan, mak nak pergi kuliah. Bila mak pergi kuliah kan, nampak Ustaz Tarmizi kan, nah sumbangan wakaf. Ada juga perbelanjaan untuk mak. Mak tak harapkan duit anak-anak mak. Macam tu. Kan? Jangan menyusahkan. Ini anak menikah pun mak ayah agak tahu. Yang sadap dia, yang tahu kita macam mana? Jangan mana boleh jadi kan? Tiba-tiba kan tengah duduk-duduk sini, kawan-kawan cakap, minggu depan kita nak pergi Langkawi, ajak geng-geng ni, geng-geng veteran kita, nak join, jom lah. Masa tu lah nak pakai duit kita pergi Langkawi, boleh. Rupanya dekat Langkawi tak ada jelajah dakwah, ceramah-ceramah daripada pagi sampai ke malam. Baguslah. Kan? Itulah maksud dia. Ataupun tiba-tiba Samsul Debat ajak pergi Kemboja, jom pergi Kemboja pada hari raya haji yang ketiga. Raya haji pertama, raya kedua kita raya kat sini, raya ketiga kita pergi Kemboja. Kita pergi sampaikan bantuan daging kepada orang-orang Kemboja yang susah ni. Kan? Itu pun belanja tak mahal, dalam 1,500, 1,800 dah settle. Contohlah. Contoh. Itu belum cerita lagi dia nak tambah kat sana nak makan rendang itik apa semua mahal. Mahal. Kan? Jadi makna kata tak tu contoh. Itulah maksud saya. Kadang-kadang siapa cakap orang alah mak ni dah tua duit nak buat apa? Salah tu. Kan? Kita ni lagilah. Kan? Ada. Betul lah dia cakap duit bukan segala-galanya. Tapi segala-gala nak pakai duit dengan tu. Tak kancing pun kau nak bayar macam mana? Pergi Kuala Lumpur ada satu toilet dekat Bukit Bintang RM2. Rugi betul kalau kancing keluar balik, rugi betul Ustaz. Tapi memang bersih toilet eksekutif. Itu kalau kancing keluar pemata RM2 bayar, gila. Kan? Batu karang lambek keluar. Manung payah tu keluar kancing. Tu patut tu berbaloi RM2 kalau batu karang kan. Jadi itulah dia. Kemudian tak dia cintakan makhluk, lupa pada pencipta. Sayang benar lelaki. Alah abang lah buah hati pengarang jantung saya bang. Sebab orang perempuan macam tu. Menurut kajian, orang perempuan kematian suami payah ganti. Orang lelaki kematian isteri, dorang mikir ganti. Dapat tak dapat tak tahu lah, tapi fikir tu copek dah. Itulah dia cerita kan. Tu rezeki lah kan. Tapi kadang-kadang ada orang, saya tak biasa duduk seorang ustaz, saya nak berdua kak. Tak apalah. Masing-masing dah tak terdaya, macam mana? Lepas tu dah tu romantik pula tu. Makan bersuap. Suap ni yang abang tu telinga tu tak nampak dah dah. Nampak pun tidak. Ya telinga tu apa bang mulut sini abang ambil Allah siannya lah. Orang malam pertama minyak wangi dia baru minyak angin. Bawa kau tutak baru satu bilik tu. La ilaha illallah. Tak apalah asalkan bahagia kan. Ya betul. Lupa dia suka kat rumah tapi lupa kat kubur. Itulah tu cerita tadi kan. Tak payah dah. Ya, rumah kita ni sekadaran. Kadang-kadang tak apa kita niat kita, ya Allah, aku buat rumah aku ni kemah cantik elok supaya esok anak-anak aku besok aku dah tak ada pun dia selesa, dia nak beribadah, dia nak apa, dia nak tidur, dia nak apa dalam ni pun tak ada masalah ya Allah. Dah siap dah bilik solat Dah siap dah bilik mandi untuk anak-anak cucu dia. Mak dia buat tu nak untuk kebaikan. Niatkan Allah dapat pahala. Itu kan ibadah ya. Itu yang saya kata tu, kadang-kadang kita tengok design rumah hari ni orang Bali kan berbanding dengan rumah kampung. Beli rumah je tengok. Bilik tu dia dah buat dah lengkok dinding tu. Ni kita dah tahu ni nak letak kepala katil. Yang ni untuk buat wardrobe dia punya almari. Sudahnya bila letak katil, letak almari, design dia semayang sudah depan bilik air. Pasal tak? Itu yang kadang-kadang kita terlupa. Kita sepatutnya keluar duit pasal kat anak-anak yang beli rumah tu. Kau kena assign satu bilik tu khas untuk bilik solat. Kena buat. Jadi semua solat pergi situ. Ini standard Assalamualaikum memang sakit perut dia. Assalamualaikum masuk bilik air.
Assalamualaikum sebelah kiri kan. Dekat dalam bilik tu dah siap dah kiblatnya, dah siap dah tasbihnya, dah siap dah telekung-telekung kalau ada orang datang. Mudah, Allah senang betul. Itu semua dah ada. Ni pergi rumah orang, ni nak mana nak sembahyang ni? Boleh nak tumpang sembahyang? Boleh, sini boleh, situ boleh, sini suka hatilah. Kiblat senyap, la ilaha illallah kan. Pemudahkan orang. Yang cantik pula melabur pula duit sikit ni. Buat apa sikit tempat ambil wuduk. Allah kan mudah. Kan? Macam tu lah. Cuba fikirkan. Kan? Tu maksud saya lah. Daripada kita renovate, buat topik, buat bumbung sebab nak menuduhkan kita. Kan? Topik untuk menuduhkan kita akhirat besok kita tak buat. Kan? Buat topik ruang solat. Contoh kan? Jadi paling tidak nak tumpang solat boleh, ada bilik solat dekat belakang. Oh ada. Nampak pergi bilik solat. Ada satu rumah orang kaya tu saya pergi lebih kurang 10 tahun dulu. Buka sinki tu, menyala-nyala lampu kat kepala sinki. Punya kaya. Menyala lampu ke. Pusing sinki apa tu, pipe tu. Saya pergi baru ni saya pergi bulan lepas. Dah tak menyala dah sebab pipe yang sama. Dah tak menyala dah. Dia kata dah rusak dah, duit dah tak ada, nak repair dia kan. Kan, macam-macam lah orang kaya ni kan, perbelanjaan yang tak betul lah kan. Macam tu lah. Pernah Mansur bin Ammar menasihati seorang pemuda, wahai pemuda, janganlah engkau tertipu oleh muda. Betapa banyak anak muda melambat-lambatkan taubat, lalu apabila maut datang dia lupa bertaubat. Jangan tertipu dengan mudamu. Tapi itulah, orang muda paling susah nak dengar nasihat. Kita cakap dengan dia kan, yelah, dia dengar tapi sebenarnya dia tak buat pun. Dia tak peduli. Alah, kau dah tua, baik cara tua. Kadang-kadang macam tu. Betul ya. Jadi simple je. Itu sebabnya bila kita tengok anak-anak muda buat perangai hari ni, sebenarnya puncanya apa? Puncanya janganlah kita salahkan orang lain. Tanya balik diri kita. Macam ada kes yang budak tu dia boleh sepak ayah tu. Takkan tiba-tiba nak menyepak ayah dia. Kita pun ada anak. Anak-anak kita mungkin ada cara dia tak pati, tapi tak adalah sampai sepak kita. Puncanya apa? Didikan. Kan? Didikan kita daripada kecil. Ada tak kita terapkan nilai-nilai adab pada anak-anak kita? Anak-anak hari ni langsung tak ada. Mak ayah dah sibuk dengan mana-mana lain. Mengharapkan anak tu terbentuk adab tu dalam diri dia sebabkan guru-guru dia. Kadang cikgu pun hari ni tak macam dulu. Macam dulu. Guru pun sibuk buat kerja lain hari ni. Kan, gaji sedia ada tak cukup. Betul tak? Ini realiti hari ni. Dulu kalau cikgu sampai ke kampung tu, orang kampung macam-macam hantar kat rumah dia. Tandan pisang, kepayo. Tahu kepayo? Papaya. Botik lah. Payah mana. Kepayo hantar, manggo hantar. Mana yang ada lah kat rumah kita tu, tanda terima kasih dia datang ke kampung kita. Macam tu lah penghormatan pada seorang guru. Sampaikan semua orang bangga. Kamu kerja apa sekarang? Saya seorang guru. Bangga dah. Sekarang tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Malu dah jadi cikgu. Yang best, saya cikgu kafah je. Ada je ujung tu. Sebenarnya dia terlupa bahawa itu adalah satu career yang merupakan satu bentuk pelaburan untuk hari akhirat. Yaumul akhir. Itulah dia keadaannya. Tertipu dengan muda dia. Dia kata relax lah, muda hanya sekali. Siapa cakap muda hanya sekali? Mumpung masih muda. Kalau nasib baik, muda 2 kali. Sebab syurga besok tak ada yang tua. Tapi kalau kau cakap muda sekali, maka kau confirm kau dah tahu kau neraka. Macam tu lah ayat kan nak cakap. Astagfirullahaladzim. Moga muda 2 kali ya. Betapa banyak anak muda melambat-lambatkan taubat. Lambat lagi. Macam dia tahu pula. Ya Allah. Berapa ramai budak hari tu nak ambil, dah baru ambil keputusan periksa meninggal. Sehari sebelum keluar keputusan periksa meninggal. Macam mana tak meninggal? Jopun tu dah baik motosikal tu tayar 2, dia pakai 1 je. Dia wheelie tu ngongket, tersangkut ke tiang mati. Ada satu budak tu yang buat tu wheelie macam ni, kereta pada belakang sondol, zap, terbalik, mati sia-sia kan. Itulah. Ada pula semalam yang kau nak tangkap bawa maybe sampai accident orang lain kan. Mabuk rupanya, bawa pengaruh alkohol, bawa pengaruh dadah. Macam mana kan?
Jadi itu muda tu. Muda punya hal kan. Saya dah tua dah, tak muda lagi dah tua. Bila di dalam kubur, seluruh anak isteri dan keluarganya, bahkan segala hartanya tidak berguna lagi. Nampak segala harta anak isteri tak berguna lagi. Sebagaimana Allah berfirman, pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah mati dengan hati yang selamat, yakni membawa iman dan juga taubat. Sebab kena taubat selalu. Itu sebabnya sebelum nak angkat takbir, nak semayang tu, Astaghfirullah, minta ampun dengan Allah. Usalli. Wah, itu yang lambik tu. Usalli. Bukan itu yang kena banyak kali, istighfar tu banyak kali. Minta ampun tu. Astaghfirullah. Allah. Balik semula. Allah. Tak dapat dah. 10 kali. Kawan sebelah tu dah urang. Aduh, dia ni payah betul. Kita bila 10 kali lah. Kan? Jadi makna kata minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Betul ya. Allah. Padahal yang betul itu istighfarnya yang berkali-kali ya. Cuma banyak sekali loh. Saya sendiri banyak di sekitar saya tuh ketika mau sholat berjamaah itu di samping kanan atau samping kiri tuh biasanya Allah. Iya bener betul sangat Ustaz ini apa yang dia sampaikan ya. Banyak sebelum nak solat. Di antara waktu solat dengan waktu solat banyak dosa kita buat. Contohnya antara waktu subuh dengan waktu zuhur ada dosa kita buat. Ada warna ngitik bawa sikit warna. Tu ngumpet tu berdosa. Janganlah macam tu. Kan? Hari ni nak test marketnya, nak tengok berapa ramai, janji dah bawa. Ambil order. Lain kali kita bawa lagi. Itu siapa yang dah dapat tolong share dengan kawan-kawan. Ya Allah, sadap sampai ke siku jilat dah. Bila makan tu jajah sampai ke siku, habis di jilat dah. Tak ada satu tak setitik pun tinggal. Tualah. Saya tak makan itik Ustaz. Tapi bayangan muncung itu pun suruh. Bayangan macam makan ayam ni sadap. Iya. Saya kalau tengok muka itik tu memang tak lalu tu. Tapi dia daging itik tu sedap makan lah kan? Sedap. Memang tak ada bau, tak ada apa. Sedap. Ya? Kan? Jadi mana hati yang membawa iman dan bertaubat dia akan selamat. Allahumma ya Allah, berilah kami rezeki taubat sebelum mati. Amin, minta ya dengan Allah. Allah, ya Allah berikan kami rezeki taubat sebelum mati. Ingatkan kami ketika kami lupa. Amin. Kan? Berilah kami keuntungan akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Taubatan qabla maut ya. Nabi tu nampak gitu la leha ya kan. Ke hari kiamat besok ya Rasulullah, leha ummati. Lai. Mari sini. Tu dah cakap Cina pula dah kan. Kan dia kata ummati umatku mari. Jangan risau masa tu walaupun Nabi cakap Arab kita faham. Ummati pula mati pula khabar Rasulullah ni. Dah kita faham. Umatku kemari datang. Selamat kita kan mudah-mudahan. Ciri-ciri orang mukmin adalah setiap saat selalu bertaubat dan menyesali dosa-dosanya. Ada yang fikir dosa apalah dosa aku buat pagi tadi. Pagi tadi aku mengutuk, ya Allah, bila duduk-duduk tadi monong sebelum start kelas Samsul Debat ni dia, ya Allah pagi tadi aku kutuk Bilal yang azan pagi tadi. Nak mati dah Bilal ni Bilal tu azan tak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halah, tengok kita kadang tak boleh helak tu. Hati tu terdetik lah, apa tahu nak tu? Ya Allah. Ada saya sekali saya pergi baca Yasin. Bagi tahlil. Ada arwah lah. Ya. Lepas tu ada seorang tu kita tak tahu dia bisu. Dia nak kitab Yasin tu. Orang mau bagi kitab Yasin. Dia mau baca dia baca macam tu. Orang lain ada yang tahan golak. Kenapa tahan golak? Makna kalau tahan golak tu makna dalam hati apa? Apa tahu nak kau baca? Betul tak? Cuba kalau kita duduk tempat orang yang bisu tu. Dia nak baca Yasin untuk kawan dia, tapi dia ada yang golak. Saya kata dah, kau nak golak-golak pergi keluar, saya kata. Betul tak? Dia baca dengan cara dia. Kan?
Ya, ada orang yang paling tak berguna sekali datang ziarah orang meninggal, duduk kat luar. Sian arwah ni kan, ya Allah. Itulah kerja. Lepas tu berambuih balik. Kalau datang nak berbual pasal dunia, jangan datang. Pergi ziarah orang meninggal, jangan berbual pasal dunia. Kau tengok tak melodi semalam? Dah. Yang orang lelaki cerita bola, orang lelaki cerita, sekarang tahu betul lah kerajaan kita sekarang ni. Sekarang minyak tahu, ayam tak ada sekarang ni, macam mana tu? Berbual isu dunia. Pergi ziarah orang kematian, jangan bercakap-cakap benda-benda dunia. Ya, sedekah Fatihah, baca Yasin, zikir, doa banyak-banyak untuk arwah, itu yang paling baik. Betul. Kan? Kojarlah dia kita datang tu, kita datang mula sekali kalau boleh singgah paling tidak kok pemalih bona pun sedekahlah Fatihah. Ya. Itu dah habis pemalih dah tu. Pemalih. Kan? Atau paling tidak semoga Allah meletakkan roh Allah yarham di kalangan orang beriman dan bertakwa. Amin. Amin. Dah baliklah kau. Dah tak ada benda lagi nak buat. Hulu kalau duit dekat dalam jak tu. Kan ada jak tuan rumah tu letak kan, nak mantu bagi peluang orang sedekah. Sekali dia seorang tu, dan tak nak letak sebab duit bukan boleh bawa mati. Lah. Ayat bukan untuk jenazah tu tau. Keluarga tu menguruskan jenazah boleh pakai duit tu. Tapi pahala, Satu lagi Goma nak bagi duit kat tangan orang semayang ni. Poning kepala. Orang tu semayang jenazah tadi dah ikhlas ni. Allah, bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah zikir-zikir tu lalu oleh keluarga dia tu. Sup letak dalam poket. Sup letak dalam poket. Tadi ikhlas kawan tu. Bila letak dalam poket, dalam kepala, berapa ringgit ni? Betul tak? Tu masalah. Pengarian. Kita ikhlas ni keluar. RM1 nampak. RM5 sama tu lah. Kalau letak rasa 100 tu bagi weh. Kalau macam ni hari-hari semain jenazah tak apa. Nampak ayat dia mak. Walhal tak dia ikhlas. Nampak tak? Tu sebab tak sesuai. Banyak tak sedekah pun lain jawab. Itu yang buat kenduri tahlil tu. Baik kenduri tahlil, kita zikir apa semua, kita bagi makan orang. Sedekah bagi makan. Dari cerita ini jadi kalau di Malaysia itu berarti kalau ada ada kifayah ya. Kalau mensolati jenazah berarti sama keluarga yang kifayah itu dikasih uang ya. Yang sholat itu. Soalnya kalau di sini tuh kan enggak, biasanya kalau sholat itu ya sholat jenazah semua gitu, habis itu enggak ada apa-apa, paling kalau disediakan makan ya makan gitu. Tapi kalau dari cerita ini jadi di sana bahwasanya ketika selesai sholat dikasih uang kayaknya. Enggak tahu juga sih, tolong informasinya di komentar ya. Itu pun bukan wajib. Kalau mampu, kalau tak mampu tak apa. Masakkan untuk arwah ni, niatkan untuk arwah ni bagi dekat tadika Islam lah. Bagi ke rumah anak yatim nak niat untuk arwah. Setiap Khamis malam ni hantar. Khamis malam hantar niat untuk arwah. Insya-Allah. Contoh. Barang siapa nak melembutkan hatinya, maka banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Menggosok-gosok kepala anak yatim mana baik-baik pada anak yatim. Tapi anak yatim yang berumur 15 tahun ke bawah. Yang kek rumah tu tak kira dah, expired dah yatim itu. Abang pun yatim ya, 60 tahun. Saya juga yatim. Yatim purba kan. Kemudian dia memadai apa yang ada sama sekali tidak terpikat pada dunia. Dia tak kisah janji ada apa yang ada, alhamdulillah. Macam ni ada tangan datang kuliah hari ni, alhamdulillah. Tak ada dia nak tempat yang mewah-mewah nak datang kuliah. Tapi susah nak cari tempat kuliah macam ni. Siap meja dah siap balut lah tu. Kan? Tapi tetap berebut tempat duduk belakang. Ada orang kan? Tapi yang lambat duduk belakang tu lain lah kan? Kipeh, berlambak kipeh. Mak. Kipeh apa? Lepas tu boleh shopping pula tu. Boleh shopping. Kat sebelah kan banyak ni buka koperasi tu kan. Kan boleh beli barang. Contohlah, jadi makna kata selesa, tak ada alasan dah nak menuntut ilmu kan. Macam tu.
Dia tak terpikat pada dunia. Naik kereta besar, kereta kecil, tak kisah. Okey, janji kenderaan tu selamat sampai. Alhamdulillah. Tapi kita datang ke Ponok Muallim. Kan? Saya pun sebulan sekali seronok datang sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang susah hati bila lama dah tak datang. Tanya Cikgu Ban, mana Cikgu Ban? Bila ni saya ni? Oh, next ni berapa bulan? Oh, okey. Oh lah, kan? Dan paling susah hati datang Ponok Muallim ni bila tanya warna itik tapi tak ada. Oh, mak susah hati. Habislah kau dah marah hari ni. Mana warna itik? Itik. Muka aku dah macam bolu itik pula dah. Satu kita tanya sambal, alhamdulillah. Hari ni dah selesai separuh. Okeylah tu. Kan? Kemudian bahkan dia selalu beramal untuk akhirat dan menyembah Allah dengan ikhlas. Dia tak harapkan apa-apa. Dia menyerahkan diri dia semata-mata kerana Allah. Diceritakan ada seorang lelaki bakhil dan munafik bersumpah hendak menceraikan isterinya. Apabila dia memberikan sedekah, kemudian datang pengemis mengetuk pintu rumahnya lalu berkata, "Demi hak Allah, apakah engkau tidak akan memberikan aku sesuatu?" Lalu perempuan itu memberikannya 3 potong roti. Apabila diketahui suaminya terus memanggil pengemis itu dan berkata, "Siapakah yang memberimu roti?" Pengemis itu menjawab, "Aku diberi oleh seorang wanita penghuni rumah itu." Lalu si suami masuk ke rumah dan berkata pada isterinya, "Bukankah aku telah bersumpah agar engkau tidak memberikan sesuatu kepada seseorang pun?" Si isteri menjawab, "Aku memberikan kerana Allah." Si suami kemudian menyalakan tungku setelah panas lalu berkata pada isterinya, "Masuklah engkau ke situ kerana Allah." Si isteri kemudian bangkit dan mengambil perhiasannya. "Tinggalkan perhiasan itu," kata si suami. Si isteri menjawab, "Seorang pencinta akan berhias untuk kekasihnya dan aku hendak menemui kekasihku." Kemudian dia masuk ke dalam tungku itu. Lelaki munafik itu menutup tungku dan meninggalkannya pergi. Bayangkan tu, punya tahu jantan macam tu. Kan? Maknanya dia ada satu tungku ni dalam satu tompek membakar lah tu. Dia buka kalau kerana Allah sangat kau masuk dalam tu. Dia kata, dia pakailah perhiasan lawa. "Kenapa kau pakai ni? Tinggalkan perhiasan kau." Tak. Seorang pencinta. Dia kata tadi kan, seorang pencinta akan berhias untuk kekasihnya. Dan aku nak menemui kekasihku. Dia masuk dalam tu, nanti dia tutup. Setelah 3 hari, kemudian dia datang lagi dan membuka tungku itu. Dia lihat isterinya selamat dengan kekuasaan Allah. Sehingga lelaki itu hairan. Kemudian ada suara berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahawa api itu tidak akan membakar kekasihku?" Wah, nampak? Allah beritahu tu, kayak orang tu. Takkan terbakar. Itu dengan izin Allah. Ya. Luar biasa. Cuba kita tengok, nyalakan api, terbakar satu madrasah, contoh. Ada satu bilik tak terbakar, macam mana tu? Dengan izin Allah, kan? Ya, betul. Banjir, zap, habis semua. Tinggal tangguh je. Tangguh tu tak diizinkan hanyut. Kan ada makcik tu tinggal tangguh, rumah dah tak ada. Jadi tangguh tu yang kekal untuk dia. Sambunglah. Jadi paling tidak ada tanda rumah dia. Boleh buat balik semula. Abang Abius dengan rumah-rumah hilang. Masuk dalam lumpur. Dia kata rumah orang lumpur masuk dalam rumah dia. Saya rumah masuk dalam lumpur tu. Baik macam mana? Kan? Jadi kemudian diceritakan bahawa Asyah isteri Fir'aun merahsiakan dia beriman kepada Allah dan Fir'aun. Setelah Fir'aun mengetahui keimanannya, ia perintahkan para pengawalnya untuk menyeksa isterinya dengan macam-macam seksaan. Lalu Fir'aun berkata, "Murtadlah engkau." Asyah tidak mahu murtad. Segera tubuh Asyah diikat pada beberapa pancang kecil. Dan Fir'aun mengherdik lagi, "Murtadlah engkau." Asyah berkata, "Engkau tahu jiwa raguku dalam penjagaan Allah. Jika kau potong-potong aku ini tidak akan menghilangkan cintaku kepada Allah." Kemudian Musa lalu di hadapannya, maka dia berkata, "Wahai Musa, kabarkan kepadaku apakah Tuhanku rela atau murka kepadaku?" Musa menjawab, "Wahai Asyah, semua malaikat langit merindukan dan Allah memujimu." Dia berkata, "Mintalah kepadaku, akan ku penuhi." Lalu Asyah berkata yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu rumah di syurga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, isteri Fir'aun diseksa dengan berjemur di panas matahari. Ketika mereka pergi, para malaikat memayungi wanita itu dengan sayapnya, dan dia melihat rumahnya di dalam syurga. Dan dirawikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Fir'aun merentangkan isterinya pada 4 pancang dan dibiarkan di bawah panas matahari. Kemudian Asyah menghadapkan mukanya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di syurga." Surah At-Tahrim ayat yang ke-11.
Cuba kalau kita tak apalah janji lopeh dulu. Mungkin yang tu. Tapi dia tetap dengan prinsip kan, tetap dengan iktikad dia, tetap dengan pegangan dia. Hari ni tak kan, kadang-kadang disebabkan tu sanggup bersekongkol dengan kemungkaran, sanggup nak janji dia bayar aku, pandai-pandailah aku, dia katakan, jangan kau sibuk pasal aku, kata cerita dia kan. Orang tu sanggup membuat perkara-perkara yang mengkhianati agama, mengkhianati apa yang Allah ajarkan, perintahkan kepada kita, disebabkan hanya yang dinamakan sebagai kedudukan dan harta. Ada orang sebab harta, sebab duit sanggup pergi ke mahkamah memberikan kesaksian palsu, sanggup. Yang penting dapat duit kan. Ada orang sanggup macam tu. Banyak sekali. Kata lepeh teh dunia. Jadi itu yang dikatakan, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di syurga. Dan nampak rumah syurga, Allah senyum. Bayangkan kan, kita pernah belajar dalam tajuk yang sebelum ni, bagaimana aku tidak rela kepadamu ya Allah, penghuni syurga kata, dengan tak engkau memberikan aku sesuatu yang tak pernah ternampak di mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terlintas ke hati. Betapa istimewanya syurga Allah nak bagi ke kita. Bayarlah Steven Spielberg tu berapa bilion pun bayar ke dia, dia takkan dapat menghasilkan filem yang menyerupai bagi menggambarkan keadaan bagaimanakah hebatnya syurga itu. Itulah ya. Hasan berkata, kemudian Allah menyelamatkan dan mengangkatnya ke syurga, ia makan dan minum dengan senang lenang. Hal tersebut merupakan dalil bahawa memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepadanya dan memohon keselamatan kepadanya dari segala kesulitan dan bencana adalah perbuatan yang soleh, perbuatan orang soleh dan adab orang mukmin. Jadi itulah dia. Jadi yang penting sekali, mana sebab dalam dunia hari ini itu sebabnya. Contoh kita tengok orang yang kerja-kerja ni yang berkedudukan, pesan dekat anak-anak kita, terutamanya yang kerja pegawai kerajaan yang ada kedudukan, yang ada kuasa untuk meluluskan sesuatu, sentiasa pesan pada anak kita, jangan nak kerja kayu, sebab kerja government sampai bila pun takkan kayu. Duit mungkin ada lah, alhamdulillah, yang pangkat tinggi-tinggi ada, tapi tu belum cukup kaya, ada orang lagi kaya lagi. Tapi belajarlah menjadi manusia yang bersyukur, sebab bersyukur itu akan menjadikan kita bahagia. Tak usahlah kita kerja duit ni. Saya dulu pun jadi pengarah undang, pegawai undang kan. Oi, jangan cakap, aduh, masa tu lah Cino-Cino ni mengaku dia kawan kita. Semua datang nak baik-baik dengan kita. Bos bila senang-senang kita boleh main golf sama, tiba-tiba ajak main golf sama. Saya khabar dan roti pun tidak main golf kawan. Kau ajaklah orang lain. Ya. Kan? Simple life saja. Kita biarlah hidup kita sederhana tapi bahagia. Betul. Hidup sederhana, pagi boleh datang pondok muallim. Sederhana. Orang kaya pagi ni pergi spa, buat rambut tak padan dengan tua, buat sarang burung ni, wah kombang, buat apa? Betul tak? Itu sebab kata hidup sederhana, mudah dapat dengan kuliah. Untung-untung dapat ambil gambar dengan Samsul Debat. Tadi ramai ambil dah. Ya, pandailah tu ambil gambar macam ni lah tangan. Manda betul. Contohlah, lepas tu Karang tengah ni, balik ni Karang, dia nak satu kereta tu 4 orang perempuan. Semuanya orang-orang lama. Kan? Tak tahu balik kita nak lepak mana ni. Berhenti minum lu. Dah ada pot dengan main-main. Oh, ada satu sadap tempat red. Air kelapa janda pulang potang. Yang minum semua janda. Kan? Janda pulang potang. Masa waktu potang pun balik. Macam tu lah kan. Bahagia tak? Bahagia, tenang, relax. Apa benda nak pening-pening kepala? Kan? Ini lepas tu kan nak jumpa ni lah. Nak jumpa orang tu lah. Ada nak cerita bisnes lah. Sudah hidup panik untuk benda tak ada apa-apa. Kan? Iyo. Kan? Bertuah. Simple lah. Hidup simple lah. Kan petangan boleh pergi pasar malam. Boleh corn ingkap. Boleh jagung yang tu kan. Semua tak boleh gigit. Semua hisap. Langsung talan. Gigi dah tak apa-apa. Ada. Cacup. Ada tu ni sadut ni buang lah. Bosa golak tu mana ada tu kan. Iyo. Kadang-kadang kan. Tapi happy dia. Tak ada siapa nak marah dia. Yang ambil garam jagung tu, nak ngunyah dah tak boleh. Betul tak?
Yang seorang tu relax, dia duduk seorang. Pap, malam nak tidur dia buka gigi palsu tu. Mana tempat letak? Dalam cawan letak. Dalam cawan bertakung air. Yang cucu baru nak minum, terperanjat tengok ada gigi dalam tu. Jangan sepah-sepah gigi palsu. Bangun pagi ngantuk, bertukar pula gigi atas dengan gigi bawah. Apa kau nak tahu nak gigi wan tu gigi nenek tu bertukar gigi atas gigi bawah. Tu belum cerita gigi gatuk bertukar dengan gigi wan dah. Macam tu lah kan. Tapi golak-golak tapi bahagia. Itu ya. Ustaz ini bawa cerita macam nak bergaduh saya ingat macam ni lah, kita bisnes macam ni, kita macam ni, tak payah kan. Jangan kita sibuk nak kerja hidup orang lain, tak usah. Hiduplah hidup kita ni seadanya, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, betul. Dia 5 ni. Pertama yang kena ada dalam hidup kita sabar. Sabar, tenang lah sampai akhirat so. Kedua syukur. Ya. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat takwa. Yang keempat tawakal. Tawakal. Dan yang kelima redha. Ada 5 ni tenanglah hati. Tak ada apa masalah dah. Kan? Orang marah-marah, tu bergaduh pahala tu. Biarlah dia. Sabar. Ya. Kau dapat tak beli samal? Pek 1. Alhamdulillah. Yang seorang tadi beli 10. Siap dengan kawan yang tak datang dia tanya, kau jadi tak? Kau nak tak? Dia aku beli ni macam mana? Baguslah tu. Dia sanggup dulukan duit dia walaupun dia tahu ada harapan yang kawan yang dia beli tu takkan bayar kat dia. Macam tu. Ada yang amal posan tapi bayar tidak. Ada. Macam tu kan. Kan nampak tak? Redha dengan apa juga keadaan berlaku. Dengan kau dapat upah berapa? Dapat RM50. RM50 dia. Alhamdulillah, syukur. Bukan patut bagi 300 ke? Maknanya lagi 200.5 dia bagi lain kali lah tu. Senang. Nah, ada banyak cerita. Relax, ya? Ini mungut tak habis. Mungut, kenapa raya jatuh hari Selasa? Kenapa raya hari Selasa sedangkan Brunei, Indonesia semua hari Senin? Wah, masuk bulan puasa tu dia bising. Sebelum umum raya tu lah. Kenapa Malaysia je raya hari Selasa? Dia marah berdasarkan pengamatan ni pada kalender kuda. Bangang betul. Ada kalender kuda tengok Tunggulah pengumuman majlis apa ni tu, falak tu, yang ni penyembahan maha besar raja-raja umum kan. Sekali umum hari Senin, marah juga. Saya malam raya tu saya pergi beli lemang dekat Jalan Jelabu kat Somban. Dekat jalan pantai Jalan Jelabu tu. Macam mana bang menego? Tengok ramai orang ni. Dah start tentu, dah start tak mana buluh, tak mana lemang tu. Ramai orang, dia pun tak prepare, dia pun sangka hari Selasa. Macam itulah manusia. Jadi jangan kita mungut, tetapi kita redha lah. Begitu berusaha untuk redha dengan apa juga ketentuan Allah bagi kat kita. Sakit lutut ustaz, tak apa hal entah. Aduh, sakit lutut. Danyut. Bila nak semayang Allah azab Nak bangun susah. Dah bangun susah nak duduk. Nampak tak? Dah baring payah nak bangun. Kan? Betul tak? Tu tanda-tanda kita dah tua. Dah masuk Samsul Debat. Dah duduk kat atas ni payah nak bangun. Arwah abah saya dulu selalu cakap bila makan dengan anak kan, arwah abah ni masalah ni. Kenapa bang? Makan ni konyang. Yolah dah makan konyang lah bang. Abah kalau time tidur payah sikit. Yang payah apa? Time tidur payah nak makan. Memanglah kau makan. Abah saya macam tu lah ayat tu. Abah kalau tidur payah sikit nak makan. Memanglah abah dah tidur kau makan. Jadi dia apa cerita tu? Senang hati Anak-anak pun terkolak dengan dia. Mana hidup yang kita nak? Hidup yang sederhana. Nabi pun hidup sederhana. Siapa cakap Nabi miskin? Nabi kaya-kaya. Kalau Nabi miskin, takkan Nabi boleh tolong semua orang setiap hari. Betul. Ada je kesusahan orang, Nabi akan bantu ringankan. Ya. Paling tidak, kau pergi jumpa dengan tu. InsyaAllah dia boleh tolong kau. Dia tahu nak selesaikan masalah orang tu macam mana. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana. Nabi boleh ambil batu ikat perut Nabi supaya Nabi biarlah Nabi berlapar demi kerana umatnya.
Senang. Kalau kita lah jadi isteri, abang ya Allah tak sampai baik sarapan untuk abang. Tak apa. Abang pergi pun nak maklim kan, tahulah abang. Contohlah. Geng-geng abang ada. Saya contohlah kan. Donga-donga hari ni mi kari. Contoh. Jadi selesai. Ini kau tahu tak? Berapa tahun kita kahwin? Kau tak boleh fikir kau nak ambil sarapan untuk aku. Macam tu. Saya telah ambil lah bang. Sudahlah. Ayat kan. Betul tak? Betul ya. Tengok Nabi macam mana? Nabi bangun pagi ni, Nabi duduk dah. Apakah sarapan hari ni wahai Aisyah? Ya Rasulullah, aku tak sempat ke pasar nak menyiapkan sarapan untukmu ya Rasulullah. Alhamdulillah, tak apalah hari ni aku puasa. Nabi puasa. Kita dah pek dah macam tu. Hari ni tak sampai masak sarapan untuk abang. Tak apalah, hari ni abang puasa. Macam tu lah bunyinya. Kan tak ikhlas tu. Sedih pun hati kan. Macam ni kalau yang buat aku mati hari ni, dah mula dia baca. Buat aku mati hari ni tak sampai sarapan. Jangan macam tu. Kan. Bang, kejap je. Abang duduk je kejap. Saya masak yang simple-simple je. Kau nak masak apa tu? Abang tunggulah. Lempeng cocah dengan gula. Inilah. Lempeng cocah dengan sambal potai. La ilaha illallah. Lempeng cocah dengan sambal crispy Samsul Debat. Contoh. Sadap elah. Simple lah. Suami ni dia senang janji ada. Betul tak orang lelaki? Ni banyak alasan ni. Lepas tu dah mati kan barulah. Tu lah lelaki tu. Abang teragak nak makan. Nak makan. Dia menyusun nak makan apa? Bubur. Bukan payah bona. Bubur. Pergi beli kat kedai tak? Sedih hati. Turun lift tingkat 8. Turun bawah. Ada orang nego bubur lauk, bubur apa? Ayam racik itu. Bubur ikan bilis, bubur ikan masin. Sedih, tapi tak sama tangan bini masak sedap. Sedih. Dalam manung-manung naik lift balik semula tersapit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Manung bini, abang. Tak sampai saya buat bubur untuk abang. Memang kau yang tak nak buat. Yang jadi bangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil, bubur je hidang. Yang nak bubur tu laki kau, bukan imam dengan makmum tu. Makmum sama tanya, mam, malam ni bubur juga kau. Nampak macam tu lah. Sakit perut makmum tu. Banyak lalu hitam letak gitu, laki ramai lalu hitam. Tak apalah. Tu saya kata tadi, selagi boleh kita berkhidmat pada suami kita. Suami itu bukan susah warna. Lauk telur dadah dapat sup sikit jadilah. Bila ada sup, dia tak payah kunyah-kunyah bona, dia tolak sampai sup masuk. Yang koreh-koreh bagi gigit tai rap dengan gigi-gigi pai. Dengan gusi apa kau bang? Koreh mana tak ada keluar lah. Ya. Macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan sambung bab 11, taat dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mendengar pada hari ini. InsyaAllah sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Masya Allah, itulah tadi ceramah ataupun ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat kepada kita. Dan Alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Dengan harapan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi, bahwasanya nikmat, salah satu nikmat terbesar ketika kita itu diberi nikmat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Dan ini harapan semua orang Islam di dunia ini, sebangsat-bangsatnya orang bangsat, seburuk-buruknya orang buruk, senakal-nakalnya orang nakal, pasti semua menginginkan di akhir hidupnya menjadi orang yang husnul khotimah
dengan membawa iman dan Islam di dalam hatinya dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu dia akan dijamin untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang yang husnul khotimah dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengakhiri hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.